Nama saya Nur Fatin Nabila binti Muhammad Sabri, memegang kad matrik KBN 2108101119. Hai, nama saya Nabila Syafiah binti Nazrul Haizam, pemegang kad matrik KBN 2108102994. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hakimah binti Farid Kamil, pemegang kad matrik KBN 21081031. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Nabila Fitriana binti Bazul Rifai, bernombor ID KBN 2108100218. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Adila binti Masmi yang memegang nombor kad matrik KBN 2108103338. Nama saya Nur Emilia Natasha binti Muhammad Roslan yang memegang kad matrik KBN 2108102998. Islam adalah sebuah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyusun dan mengatur kehidupan umat manusia dalam kesemua aspek. Semoga mereka dapat menghayati kehidupan yang mulia, iaitu kehidupan yang cemerlang, gemilang dan terbilang, sama ada di peringkat individu dan bermasyarakat di dunia dan seterusnya di alam akhirat. Bahkan perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama Islam adalah dengan tujuan yang amat besar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran dengan maksud, dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Definisi masyarakat. Menurut definisi Kamus Dewan 2005, masyarakat ialah kumpulan manusia yang hidup bersama-sama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu. Individu, keluarga dan kumpulan-kumpulan kecil merupakan anggota sesebuah masyarakat. Dalam konteks Malaysia, hubungan harmoni antara pelbagai kumpulan etnik dapat membina sebuah masyarakat Malaysia yang teguh. Masyarakat Malaysia sering disebut sebagai masyarakat majmuk, iaitu sebuah masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum yang mengamalkan budaya, agama, bahasa, adat resam dan cara hidup yang tersendiri. Islam dan masyarakat. Seperti yang kita tahu, negara Malaysia merupakan negara yang berbilang kaum dan agama. Namun begitu, agama Islam merupakan agama persekutuan yang telah tertakluk di dalam Perlembagaan Malaysia. Seterusnya, asas hubungan dalam Islam. Asas hubungan dalam Islam terbahagi kepada 6 perkara. Yang pertama, at-ta'aruf, iaitu berkenal-kenalan. Yang kedua, al-ukhwah, iaitu persaudaraan. Yang ketiga, at-ta'awun, iaitu saling bekerjasama. Yang keempat, at-tafahum, iaitu saling memahami. Yang kelima, al-mahabbah, iaitu kasih sayang. Yang keenam, at-tadamun, iaitu jamin menjamin. Seterusnya ialah agama Islam. Seperti yang diketahui, agama Islam merupakan agama rasmi negara Malaysia. Oleh itu, di Malaysia, Jabatan Agama Islam telah dijadikan sebagai pentadbir hal ehwal keagamaan. Fungsi Jabatan Agama Islam adalah mengendali, memantau dan juga memperkasakan aktiviti berkaitan agama Islam. Contohnya, menjalankan kajian dan juga penabisan media baru, bahan-bahan penerbitan dan juga bahan gunaan berunsur Islam yang meragukan. Selain itu, mufti dibenarkan untuk memberi pandangan mengenai hukum syarak. Mufti ialah seorang sarjana, tokoh ataupun jawatan yang diakui dan juga dikagumi ramai dalam sesebuah negara atau negeri. Oleh itu, mufti boleh dianggap sebagai penasihat agama Islam yang juga merupakan tonggak penasihat agama Islam bagi sesebuah negara maupun negeri. Setiap seorang mufti biasanya mempunyai panggilan ataupun gelaran di hadapan namanya. Gelaran yang selalu digunakan ialah Sahibus Samaha, yang bererti yang memiliki sifat toleransi. Ini kerana mufti sudah cukup terkenal untuk disamakan dengan orang yang bertanggungjawab mengeluarkan sebarang fatwa. Seterusnya, masjid merupakan pusat ibadat yang digunakan orang Muslim di Malaysia
sebagai ruang untuk menunaikan solat 5 waktu dan juga menjalankan aktiviti keagamaan seperti ceramah agama. Di samping itu, setiap solat jemaah di masjid, makmum akan dipimpin oleh imam yang bertugas. Akhir sekali, dalam sistem kehakiman, Mahkamah Syariah bertanggungjawab mengendalikan pembicaraan berkaitan hal kekeluargaan seperti kes-kes penceraian, hak penjagaan anak, faraid dan sebagainya. Seterusnya, saya ingin membentangkan agama Buddha yang terdapat di negara kita. Pada tahun 1959, terdapatnya Persatuan Buddha Malaysia ditubuhkan. Tujuan persatuan ini ditubuhkan ialah untuk menggalakkan perpaduan, persahabatan dan kebajikan sosial. Antara persatuan ditubuhkan ialah Persatuan Buddhis Mahavihara, Persatuan Buddha Muda Malaysia dan Majlis Sangha Buddha Malaysia. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang sedikit keberjayaan bagi agama Buddha. Agama Buddha ini telah mengadakan rumah ibadat iaitu dipanggil Tokong dan Wat. Fungsi ataupun tujuan rumah ibadat ini dibuat adalah untuk dijadikan sebagai pusat penyembahan, aktiviti pendidikan, kebajikan dan keagamaan. Kebiasaannya, rumah ibadat ini boleh dilakukan di kuil ataupun di rumah. Setiap rumah ibadat ini terdapatnya patung yang dipanggil biara ataupun vihara. Biasanya, bagi agama Buddha akan menyembah patung tersebut dengan cara menghormati di depan patung Buddha dan memanjatkan doa-doa suci. Bukan itu saja, mereka yang beragama Buddha ini percaya kepada ketua agama Buddha yang digelar biku ataupun sami. Bagi ketua agama Buddha perlulah bersesuaian dengan pedoman terhadap dalam polikanon yang terdapat dalam polikanon. Bermakna kehidupan ketua agama Buddha ini berbeza dengan kehidupan orang yang biasa. Jika diperhatikan, ketua agama Buddha merupakan seorang yang berdisiplin. Hal ini kerana mereka ini perlu mematuhi 5 peraturan yang telah ditetapkan oleh agama Buddha, iaitu para biku ataupun ketua Buddha tidak boleh diperkenakan berkabung dengan berbagai bentuk hiburan seperti menari atau menyanyi. Mereka juga tidak boleh diperkenakan tidur di atas tempat tidur yang mewah. Mereka tidak boleh diperkenakan makan di luar jam biara. Mereka tidak boleh diperkenakan menggunakan wangi-wangian. Dan akhir sekali, mereka tidak boleh diperkenakan menerima pembiayaan berupa emas dan perak. Di samping itu juga, mereka percaya kepada beberapa elemen seperti loceng, lilin dan patung Buddha sebagai simbol dalam kesucian agama mereka. Setiap elemen ini terdapatnya di rumah ibadat agama Buddha. Kalau diperhatikan, setiap agama akan mengadakan perayaan masing-masing. Namun, agama Buddha telah percaya kepada beberapa perayaan yang diraikan oleh pengikut agama Buddha. Antaranya ialah perayaan Tahun Baru Cina, perayaan Chom Kompei, perayaan Pesta Tanglong, perayaan Qingming dan akhir sekali perayaan Chu. Justru, dengan adanya berbagai jenis agama Buddha yang telah wujud di seluruh dunia, iaitu terdapat 2 jenis aliran daripada agama Buddha seperti aliran Theravada dan Mahayana. Jenis aliran ini merupakan kepercayaan bagi orang yang beragama Buddha. Setiap aliran ini mewakili beberapa kawasan geografi tertentu. Sebagai contoh, aliran Theravada mewakili negara Thailand, Malaysia, Sri Lanka, Burma dan Indochina. Manakala aliran Mahayana mewakili negara India, India Utara, Tibet, China, Taiwan dan juga Jepun dan Korea. Hal ini menunjukkan bahawa agama Buddha ini telah tersebar di seluruh dunia. Saya ingin menerangkan tentang agama Kristian. Okey. Agama Kristian adalah agama terbesar di dunia. Kira-kiranya 2.1 bilion penganut atau sepertiga jumlah penduduk di dunia. Kristian adalah sebuah agama monoteis yang berdasarkan kehidupan dan ajaran-ajaran Yesus dari Nazaret sebagaimana ditunjukkan dalam karya-karya para pengikutnya dalam Perjanjian Baru. Agama Kristian
berkongsi semua kitab-kitab dalam Alkitab Ibrani dengan agama Yahudi, dan sebab itu agama ini juga digelar sebuah agama usulan Abraham. Penganut Kristian atau Nasrani mengikut ajaran Yesus Kristus Ibrani. Yesus juga dikenali dengan panggilan Al-Masih. Pelbagai tradisi agamawi, kepercayaan dan cara sembahyang yang memegang pada adat resam yang tertentu wujud dalam Kristianiti. Agama Kristian selalunya dipaparkan sebagai 3 aliran yang terutama yang telah dibentuk selama 2000 tahun dahulu. Khususnya, agama Kristian sangat berkait rapat dengan gereja. Gereja merupakan tempat ibadah dan tempat berkumpul pada hari Ahad. Antara aktiviti yang dilakukan pada hari Ahad ialah bermeditasi, nyanyian, bacaan Bibel atau khutbah. Ketua agama mereka adalah seorang paderi. Majlis Gereja-Gereja Malaysia, The Council of Churches of Malaysia, berperanan menaung sebahagian besar gereja dalam negara. Majlis ini menjadi lambang penyatuan organisasi dan juga masyarakat Kristian Malaysia. Sekian daripada saya. Agama Hindu adalah agama yang tertua yang diketahui di dunia dan tidak dapat mengenal pasti pengasas-pengasasnya atau di mana wujudnya agama ini atau bandar suci yang utama masih lagi menjadi tanda soal. Kitab pertama agama Hindu ialah Veda, dan dengan berlangsungnya masa, banyak kitab yang lain juga termuncul. Perkataan Hindu pada mulanya adalah merujuk kepada masyarakat yang tinggal di Sungai Sindhu, iaitu Indus. Seterusnya, agama ini percaya bahawa Tuhan mempunyai 3 fungsi utama, iaitu mencipta Brahman, memelihara Vishnu dan membinasa Vishva. Agama Hindu mempunyai 6 aliran sejak zaman Empire Maurya. Agama Hindu telah menjadi agama yang penting serta memaparkan dominasi golongan Brahmin. Meskipun demikian, agama Hindu kerap mendapat saingan daripada agama Buddha, terutamanya semasa pemerintahan. Penganut agama Hindu juga mempercayai hukum karma yang tersabit dengan kelakuan manusia semasa hidup dan kelahiran semula selepas mati. Kelahiran semula adalah bergantung pada karma dan tujuan hidup pula adalah untuk mencipta moksa, iaitu kebebasan mutlak India. Membina rumah ibadat Kyul, iaitu Kyul Hindu yang terbesar ialah Kyul Murugan Sri Subramanial di Batu Kes. Dia berhadapan dibina Kyul Murugan dengan ketinggian 42.7 meter. Antara Kyul yang turut terkenal ialah Kyul Sri Subramanian, iaitu di Selangor, Kyul Sri Mahamariamman dan Ramalin Geshwaral